Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lepas saya telah muat naik sebuah video berjudul Ustaz Don dan Perang Badar. Daripada video tersebut saya mendapat beberapa komen yang saya rasa patut saya berikan penjelasan lanjut. Cuma daripada 4 komen yang saya rasa bernilai untuk saya beri komen ada 4. Daripada 4 ini nampak sangat seperti apa yang saya katakan di akhir video itu, bagi sebahagian umat Islam menjaga nama baik ustaz adalah lebih penting daripada menjaga ketulinan agama. Okey, jadi membela ustaz lebih penting daripada membela agama yang telah dicemari ataupun dalam kes ini hadis yang telah ditokok tambah, yang telah exaggerate oleh Ustaz Don. Baik. 4 komen itu, yang pertama ialah saya ni sengaja je mencari salah, sengaja je mencari celah-celah untuk berkata salah padahal tak ada apa pun. Okey. Terhadap komen ini, saya berkata ia bergantung kepada sejauh mana ilmu seseorang. Bagi orang yang tidak tahu, dia tak nampak salah tu. Jadi bila kita terangkan, bila saya terangkan kesalahannya, dia kata sengaja mencari-cari salah, sengaja mencari celah ya. Saya berikan satu analogi tentang kereta lah katakan. Sebahagian orang dia tak tahu kereta. Lalu katakanlah kita pergi ke satu tempat parkir kenderaan, katakan di shopping mall ke mana, ada banyak kenderaan. Lalu saya tanya, okey, tunjukkan di manakah kereta Toyota Vios? Vios, apa tu Ada tak Toyota Vios? Tak adalah. Okey, tunjuklah kereta Honda City. Honda City pernah dengar tu? Tak tahulah. Tapi bagi orang lain pula yang dia ni minat kereta, saya tanya tunjukkan di mana Toyota Vios. Dia kenal dan dia tu satu. Itu satu. Ini model baru, yang tu model yang lama, dan yang sana tu ada satu lagi tu Toyota Vios. Dia boleh nampak terus. Tunjukkan mana Honda City. Yang ini satu. Yang ni model terbaru, yang itu tu model yang generasi sebelumnya. Jadi dia senang nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak atau tidak, kesalahan itu bergantung kepada ilmu seseorang. Apabila seseorang itu tidak memiliki ilmu dalam perkara itu, dia tak nampak kesalahan itu. Lalu bila kita tunjuk kesalahan itu, dia susah nak mengaku. Takkanlah pilot boleh tahu benda tu salah. Takkanlah pilot boleh kata benda tu salah. Lalu dia kata sengaja mencari-cari kesalahan, sengaja mencari celah-celah kesalahan ya. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau perasan video-video react saya, selalunya saya mainkan video dulu, kemudian baru saya react dan jelaskan di mana kesalahan ataupun tidak tepat. Sebenarnya format saya tu merupakan satu latihan kepada para penonton sendiri. Okey, maksud saya, lazimnya saya mulakan video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah sampai kepada saya sebuah video yang patut saya beri react, ayo kita tonton kan. Jadi saya mainkan video tersebut. Okey. Kepada para penonton semua, bila saya mainkan video itu, anda pun tonton, kemudian anda pause. Anda pause ataupun stop sekejap dan anda sendiri fikir, okey, kalau saya yang nak nilai video ni, apakah kesalahan yang saya nampak? Apakah yang perkara yang perlu saya berikan react? Kemudian boleh banding dengan apa yang saya beri react. Dengan cara itu kita dapat melatih diri untuk mengenal sesuatu kesalahan atau sesuatu yang tidak tepat daripada sesuatu video. Jangan mengikut saja. Okey, jadi mana-mana video react saya akan mainkan dulu video yang saya akan react, kemudian baru saya react kan. Jadi bila saya mainkan video tu, anda dah habis tu, anda pause dan anda nilai diri sendiri dapat lihat atau tidak. Sebab sebahagian orang, alhamdulillah, memberi feedback yang saya nampak video tu okey, tapi lepas Kapten cerita, baru saya nampak banyak yang tak okey kan. Macam baru-baru ni juga saya ada ulas video Ustaz Engku Ahmad Fazil kan, tentang apa yang Nabi tak buat. Ustaz Engku ditanya soalan itu, beliau jawab selama 8 minit, 8 minit lebih sikit. Dan saya react, ulas balik sampai 4 siri. Dan antara video tu ada para penonton yang berkata, kalau mereka tonton penjelasan Ustaz Engku, mereka rasa okey, tak ada apa. Tapi bila dengar saya jelaskan di mana salahnya penjelasan Ustaz Engku, baru dia orang nampak apa. Jadi dalam rangka kita nak memandaikan umat, dalam rangka saya nak memandaikan para penonton, ayuh jadikan video-video react ni sebagai latihan kepada diri anda sendiri. Nampak atau tidak di mana kesalahan, nampak atau tidak di mana perkara yang tidak
tidak tepat atau perkara yang merupakan kekeliruan yang perlu kita luruskan. Jadi kembali kepada komen yang pertama, saya ni sengaja cari celah, sengaja nak kata salah padahal tak salah, itu sebenarnya merupakan kelemahan orang yang komen sedemikian, mereka sendiri yang tak nampak kelemahan itu. Lalu bila saya jelaskan, it is very hard for them to accept. Ego manusia ialah, kata Hafiz orang awam, saya pun orang awam. Saya pun boleh tahu, mana boleh dia tahu lebih kan? Jadi atas dasar ego tu mereka akan menolak saya atas pelbagai ulasan. Walaupun deep down inside, macam betul juga tu. Okey, okay. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Baik, itu komen pertama. Komen kedua, ada yang berkata hadis-hadis ini, para ulama berkata boleh diriwayatkan berdasarkan makna, bukannya lafaz biji-biji tetapi berdasarkan makna. Maka apa yang dilakukan oleh Ustaz Don dalam video tersebut ataupun ketika menerangkan kisah Perang Badar itu ialah riwayat bil makna, dengan makna ya. Saya kata betul dan juga salah. Okey, betul para ulama berkata hadis itu boleh diriwayatkan bil makna, dengan makna, tetapi yang tidak dikatakan, yang tidak disampaikan ialah riwayat bil makna itu ialah oleh para perawi yang dhabit. Bukan oleh sesiapa, bukan oleh Andy, Tom, Dick and Harry, bukan oleh Ahmad, Acong dan Arumugam ya. Kalau kita rujuk syarat-syarat hadis yang sahih, syarat-syarat sanad yang sahih, salah satu daripadanya adalah perawi yang dhabit. Dhabit ni perawi yang memiliki hafalan yang kuat, hafalan yang tepat. Bila ditanya sesuatu hadis boleh disampaikan terus. Okey. Kalau hadis itu sememangnya boleh disampaikan secara makna, dan makna tu boleh lari macam mana pun, apa guna ciri dhabit tu kan? Sesiapa saja pun boleh menyampaikan hadis tu dengan makna yang lebih kurang. Kemudian kalau kita semak antara ciri-ciri yang antara faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu hadis menjadi dhaif, ialah perawi yang hafalannya tidak kuat, ataupun hafalannya pada awalnya kuat tetapi di akhir umurnya hafalannya menjadi bercampur aduk. Kalau boleh bil makna semata-mata, tak adalah itu jadi satu contoh ataupun satu kes perawi yang dhaif kan. Jadi yang dikatakan riwayat bil makna itu betul, cuma makna itu lari daripada lafaz asal. Kalau kita boleh sebut dalam percentage, yang ni lah kita hadis percentage tak adalah. Kalau boleh sebut dalam percentage, ianya 1-2% saja. 1-2 paling-paling 3%. Sebab itu, sekali lagi saya ulangi, antara ciri perawi hadis yang sahih ialah adanya ciri dhabit, yakni hafalan yang bagus. Apakah maksud hafalan yang bagus? Bererti dia menyampaikan hadis itu dengan lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kadang-kadang mungkin lari kerana maknanya tetap sama je. Bila kita kata lari tu 1-2% je. Okey, kalau nak kata, saya ulangi, bil makna boleh dengan makna sesuka hati siapa saja. Tak adalah hadis yang tahu, semua orang lebih kurang makna gitu saja kan. Jadi kena berhati-hati dengan orang yang kononnya hendak menerangkan tentang ilmu hadis, lalu dikatakan para ulama berkata boleh menyampaikan hadis itu bil makna, dengan makna ya. Dia tak cerita habis. Okey. Bil makna itu adalah kepada para perawi yang sememangnya telah dikenali dengan sifat dhabit. Okey, dengan sifat dhabit itu ialah para perawi yang memiliki hafalan yang bagus, hafalan yang tepat, yang bila ditanya hadis itu dia boleh terus jawab, tak ada itu tu bukan dhabit tu. Okey, jadi bil makna itu betul, tetapi itu adalah bagi para perawi yang memang telah dikenali oleh para imam hadis sebagai perawi yang dhabit. Bukan any Tom, Dick and Harry, bukan Ahmad, Arumugam, Acong ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Don tempoh hari bukanlah bil makna, tetapi tokok tambah dari sudut lafaz, tokok tambah dari sudut perbuatan juga. Okey, jadi tidak betul sebenarnya gitu. Baik. Ulasan komen yang ketiga yang ingin saya ulas ialah para ulama telah memberi kelonggaran dalam kisah-kisah sejarah. Mereka tidak begitu ketat sebagaimana ketatnya dalam menilai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali lagi komen ini ada betul, ada salah. Betul bahawa para ulama dalam kisah-kisah sejarah mereka memberi sedikit kelonggaran berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya
Bila kita sedang bincang kisah Perang Badar yang Ustaz Don sampaikan tu, itu tu kisah sejarah ke ataupun berdasarkan satu hadis yang sahih? Okey, ianya berdasarkan hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Muslim. Baik, saya beri penjelasan dari sudut yang lain pula ya. Apabila hendak bincang kisah sejarah, dan kisah sejarah itu diriwayatkan oleh perawi yang ada perbincangan dalamnya kan, seperti Ibnu Ishaq, seperti Al-Waqidi, maka boleh menerima riwayat mereka asalkan ia tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau sudah ada hadis yang sahih, kita sampaikan hadis yang sahih, bukan lagi riwayat yang lemah itu. Kemudian, katakanlah dalam kes ini tak ada riwayat yang sahih, yang ada yang lemah tu, Ibnu Ishaq ke, Al-Waqidi ke, kita tetap menyampaikannya berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, Al-Waqidi atau perawi sejarah yang kita kata sedikit longgar tu. It is not for us to worsen the mistake or to worsen the error. Maksud saya, perawi sejarah yang syaratnya telah dilonggarkan tu, jadi di situ ada kemungkinan silap sudah ada. Okey, dah sebab dah diberi syarat yang lebih longgar kan. Jangan kita pula pergi tambah lagi di atas itu sehingga menjadi double, sehingga menjadi berganda kesalahannya itu. Hendaklah kita tetap menyampaikannya sebagaimana yang disampaikan oleh perawi yang lemah itu. Tapi dalam kes ini, kita sudah ada hadis daripada Sahih Muslim. Maka sampaikanlah ia sebagaimana lafaz Sahih Muslim. Jadi ini tak betul ya bila nak kata dalam kisah sejarah, para ulama kata boleh diringankan. Boleh diringankan tu merujuk kepada riwayat yang memang dalam sanadnya itu ada sedikit kelemahan ke apa, maka tidak mengapa. Dalam kes ini, kita sudah ada hadis sahih. Kita sampaikan berdasarkan hadis sahih, berdasarkan lafaz itu. Bukannya digunakan pula kaedah kisah sejarah boleh dilonggarkan. Jadi satu lagi komen yang dalamnya ada yang betul, ada yang salah juga. Para penonton yang dirahmati Allah kena hati-hati ya, sebab yang memberi komen ini kita baca macam ni betul juga ni. Tapi kalau kita go in deeper, kita mengkaji dengan lebih lanjut, ada benda yang dia cerita tu betul tetapi tak habis ataupun tidak tepat sebenarnya ya. Baik, komen yang keempat. Inilah Kapten ni, tak berguru, tak bertalaki, tak bersanad. Inilah komen orang yang tak berguru, tak bertalaki, tak bersanad. Yang ni saya pelik sikit. Dan ini sesuatu yang biasa saya terima. Alright. Mereka tak perasan ke yang memberi komen seperti ni bahawa ustaz-ustaz yang saya react itu adalah mereka yang berguru, mereka yang bertalaki dan mereka yang mendakwa bersanad. Kalau inilah produk, okay? Inilah produk daripada seseorang yang berguru, bertalaki dan bersanad. Tapi sampai karut-marut, sampai kesalahannya banyak. Menyampaikan hadis dengan exaggeration yang besar. Alhamdulillah lah saya tidak berguru, bertalaki dengan bersanad. Okey. Jadi tuan-tuan apa, berguru, bertalaki, bersanad atau tidak, itu adalah rahsia saya. Saya memang sengaja tak mau cerita sebab saya bimbang ia menjadi untuk upkan, untuk puji diri sendiri. Siapa yang orang lama di saluran YouTube saya akan maklum tentang seseorang yang selalu memuji dirinya. Dia belajar di Universiti Melaya lah, dia bertalaki 4 tahun lah. Padahal apa yang dia sampaikan dalam topik agama, dalam video-videonya itu adalah sangat tak baik nak sebut kan. Ni orang yang memuji dirinya, tengok hasilnya tu macam mana. Jadi samalah juga. Mereka ini, kononnya asalkan berguru, bertalaki, bersanad, confirm betul. Padahal, macam saya kata tadi, yang ustaz-ustaz yang saya react tu adalah mereka yang berguru, bertalaki dan bersanad. Tapi tengok produknya macam mana. Tengok apa yang mereka sampaikan. Yang penting di sini, apabila seseorang itu berguru, katakan dalam satu situasi kelas. Dalam kelas tu ada 20 orang. Daripada 20 orang yang sedang berguru dengan seorang syekh tu, berapa ramai yang benar-benar pay attention, memberi perhatian. Berapa ramai yang faham apa yang guru tu cakap. Dan berapa ramai yang bila dah grad ataupun sudah lulus, menyampaikan apa yang gurunya sampai. Atau dia sendiri fikir, kalau aku sampai apa yang guru aku sampai, aku tak jadi selebriti.
aku tak akan dijemput sebab macam ikut textbook berdasarkan dalil dan ianya menyalahi masyarakat, menyalahi amalan masyarakat. Aku tak dapat up diri aku. Maka dia kenalah adjust daripada apa yang gurunya ajar supaya dapat jadi selebriti. Sama juga yang bertalaki ke, yang bersanad ke. Apabila dia berguru secara bertalaki, bersanad, kita bersangka baik bahawa gurunya mengajar sesuatu yang tepat lagi betul. Cuma dia faham atau tidak. Dia pay attention atau tidak. Entah-entah tidur dalam kelas kan. Dan bila dia sudah grad dan dia jadi penceramah, apakah dia sampaikan situ ataupun dia sendiri fikir, kalau aku sampaikan nanti orang panggil aku Wahabi. Tak ada jemputan, tak ada sampul surat, tak ada income. Tapi kalau aku tokok tambah, aku adjust, aku buat macam tu, aku buat macam ni, baru kita naik. Kan? Jadi kena fikir dari sudut itu. Okay? Dan tak semestinya seseorang itu berguru, bertalaki, bersanad akan betul atas sebab-sebab yang dia belajar dulu mungkin lain. Bila dia sudah grad, bila dia sudah lulus, dia boleh saja menyampaikan sesuatu yang lain. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian pun masing-masing ada pengalaman di sekolah dulu kan. Katakanlah di sekolah anda, dalam bilik darjah ada 30, 40 sama-sama kawan-kawan murid-murid kan. Daripada 40 tu, zaman sekolah dulu, sekarang berapa yang berjaya? Tak semua kan? Jadi yang berjaya ada, yang gagal pun ada. Yang gagal tu berguru juga tu. Gagal dalam kehidupan ke, gagal dalam kerjaya ke, sama juga dalam bidang agama. Ada yang berguru, ada yang bertalaki, ada yang bersanad. Tetapi selepas itu, apakah dia berjaya atau gagal dalam kehidupannya? Apakah dia berjaya itu bila dia kekal apa yang dia belajar dahulu, atau dia tokok tambah, adjust, exaggerate supaya masyarakat suka mendengarnya, ya. Jadi semata-mata berguru, bertalaki, bersanad itu bukanlah kriteria untuk berkata seseorang itu betul. Katakanlah ya, saya tu contoh, saya bongkarkan rahsia saya, siapa guru saya bertalaki dengan siapa, dengan sanad yang mana. Apakah dengan itu mereka yang sebelum ini tidak bersetuju dengan apa yang saya sampaikan, tiba-tiba akan bersetuju? Oh, kata Hafiz, oh. Tak, mereka akan kata, ni guru Wahabi ni. Ini bertalaki dengan Syekh Wahabi ni. Sama juga kan? Jadi ini adalah alasan yang dibuat-buat sahaja, ya. Baik, demikianlah 4 komen yang ingin saya memberi respon ataupun penjelasan. Cuma yang saya ingin katakan, terima kasih kepada yang memberi komen. Cuma cerita bagi habislah. Kan macam riwayat bil makna. Cerita bagi habislah. Tak habis tu. Bukan semua orang boleh sampaikan bil makna. Perawi-perawi yang telah dikenal pasti dengan ciri dobit saja yang boleh menyampaikan dengan bil makna. Sebab dikenali bahawa perawi itu walaupun menyampaikan bil makna, ianya lari, kalau boleh ikut percentage, dalam kitab-kitab hadis tak ada ikut percentage, 2-3% saja. Dia bukanlah lari punya banyak. Kalau lari punya banyak, itulah ciri-ciri perawi yang dhaif. Okey, demikian juga contohnya para ulama telah memberi kelonggaran dalam kisah sejarah. Itu bagi riwayat yang memang dalam sanadnya ada kelemahan. Dan meskipun dalam sanad itu ada kelemahan, tetap disampaikan sebagaimana yang ada situ. Jangan anda pergi adjust lagi pula. Maka akan menjadi double error. Ataupun berganda errornya kan. Multiply pula errornya tu. Pun begitu, bila ada satu yang lemah sanadnya, kemudian ada satu yang sahih, kita sampaikan yang sahih berdasarkan lafaz yang sahih itu. Bukan pula kita ada lesen untuk exaggerate dan tokok tambah. Okey, baik. Moga-moga ada manfaat dari penjelasan saya ni. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apapun, terima kasih kepada komen-komen. Walaupun sambil komen itu ada laser, ada cili padi, apa semua tu, tetap saya ucapkan terima kasih kerana dalam usaha dakwah ni saya tidak berharap orang yang mendengar tu akan berubah serta-merta. Okey, mereka akan mengambil masa. Mereka akan mengambil masa. Dan faktor yang paling menjadi penghalang bagi mereka ialah takkanlah pilot cerita boleh jadi betul kan? Takkan aku nak dengar cakap pilot kan? Itu saja ulasan mereka. Walaupun deep down inside macam betul juga kan? Okey, moga-moga Allah memberi hidayah kepada kita semua dan kita mengambil kebenaran, mengambil ilmu kerana ilmu itu, kerana kebenarannya tu bukan kerana individunya. Bukan kerana serbannya, bukan kerana pakaian agamanya, bukan kerana
Dia telah menyenaraikan gurunya siapa, bertalakinya siapa, sanadnya siapa. Okay, bukan kerana faktor-faktor itu, tetapi kerana apa yang disampaikan. Itu selari dengan Al-Quran, As-Sunnah dan disiplin ilmu yang telah pun ditetapkan oleh para ulama. Disiplin ilmu yang ditetapkan oleh para ulama selengkapnya, sepenuhnya. Sebab macam saya kata tadi, memang para ulama ada yang kata riwayat bil makna, tapi orang yang cakap tu cerita tak habis. Memang para ulama kata dalam hal sirah, dalam hal sejarah boleh diberikan kelonggaran, tapi cerita tak habis. Ini tak jujur sebenarnya. Okey, baik. Sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.